Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, Waalaikumsalam. para penonton, para pelayar. Sekali lagi kita bertemu dalam ruangan sembang santai dengan Profesor Datuk Mahmud Zuhdi Haji Abdul Majid. Dan Datuk, kita nak bincang peribahasa atau bidalah bahasa. Saya teringat zaman dulu waktu belajar sekolah rendah. Kelas 2 sekolah rendah tu. Cikgu mula masuk, dia mengajar peribahasa. Hari pertama tu dia mengajar tak pandai menari dikatakan tanah tinggi rendah. Oh. Dan dia bawa alat mengajar tu, dia bawa lukisan orang hidup menari pada tanah tu tak betul. Kemudian ada satu lagi, dia kata tak pandai menari dikatakan lantai jongkang-jongkek. Jadi maksud dia di situ orang suka mencari alasan. Dan tidak mengaku dia tak pandai. Hari ni kita nak minta Datuk bagi falsafah tentang suka mencari alasan. Pasal tengok Datuk satu masa, bukan sekali, banyak kali. Orang kita bila nak mesyuarat, dia datang lewat. Lewat dah sampai pintu tu, maaf Datuk, lewat. Jam. Jam dia kata. Atau apa-apalah. Mana dia mesti letak alasan tu. Pasal dia jalan, maka dia lewat setengah jam misalnya. Saya kata Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari segi falsafahnya, orang panggil orang yang mengalami masalah psikologi berdalih. Jadi ada sama alasan dia. Sebenarnya itu satu penyakit psikologi yang kadang-kadang kronik, kadang-kadang tidak. Dalam undang-undang, dia ada satu prinsip nama alabai. Maknanya dia kata, saya tidak duduk situ apa semua sekali kan. Dalam Quran pun ada. Dia kata, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Dia kata, doa, kami buat benda baik. Macam-macam lagi. Dalam Quran banyak benda-benda yang menunjukkan bahawa psikologi berdalih ini satu perangai yang menggambarkan bahawa seseorang itu tidak mempunyai budaya hidup yang tinggi atau mempunyai masalah psikologi sebenarnya. Baik itu macam yang Dr. Kamil tadi, saya ingat biasanya kalau saya yang mempengerusikan mesyuarat itu, saya selalu kata macam ni. Saya kata kalau lewat, jangan persalahkan. Jangan minta maaf. Pertama sekali jangan minta maaf. Yang kedua, jangan persalahkan apa-apa. Sebab orang yang psikologinya sihat, dia kata, tidak ada sebab untuk kita lewat. Kalau kita lahu duduk di Kuala Lumpur ni, jam, kita turun awal sikit. Kalau kita tahu masalah, kita ada anak cucu ramai kat rumah apa semua sekali, buat siap awal-awal lagi. Jadi soalnya, katalah soal kesibukan orang. Tidak semestinya orang yang tidak sibuk di rumah dia dapat melaksanakan urusan rumah tangga ataupun urusan-urusan apa pun lebih baik daripada orang yang sibuk. Misalnya, kalau seorang wanita lah, seorang perempuan, seorang wanita yang tidak berkerjaya, kita duk ingatkan mestilah siap. Belum suami pergi ke pejabat tu dah selesai semua sekali dah. Tak juga. Jadi orang ni, walaupun sesibuk mana pun, dia ada asas untuk melakukan sesuatu dengan secara yang dikatakan istiqamah, yang jelas dan tidak mencari alasan dan sebagainya. Dalam pepatah Melayu, banyak ni. Macam Dr. Kamil kata tadilah, tak pandai menari, kata tanah tak rata, kata lantai dengan jonggek. Ada cerita jenaka Musa. Bila dia cuba nak dapatkan pisang tu, tak dapat. Dia kata, saya tahulah pisang ni masang. Itu. Macam-macam alasan yang itu penyakit psikologi lah. Dalam rumah tangga pun Datuk, ramai juga. Kata ibu bapa dengan anak, dia janji satu perkara. Kemudian dia tak tunaikan janji. Dia berdalih.
Dia buat alasan. Jadi kadang-kadang dia kata janji kalau dapat nombor 1 nak beli basikal. Tiba-tiba dia dapat nombor 1. Kan dia tak tunaikan janji. Suami dengan isteri pun macam tu juga. Jadi daripada kelompok yang kecil dalam sebuah rumah tangga pun berlaku juga demikian. Ya. Dia itulah masalah kalau melibatkan janji. Itu satu lagi. Kalau kita dalam rumah tangga ke dengan kawan ke dengan kita komuniti ke sebagainya. Sebab itulah kata Salman kan, jangan suka berjanji kalau tidak dapat ditepati zaman dulu ni cerita janji Salman. Sebenarnya memberi kesan psikologi yang tidak baik. Psikologi yang tidak baik. Sebenarnya dia tidak akan lagi dipercayai pada masa yang akan datang. Kita nampaknya orang politik lah sekarang ni ya. Janji orang politik itu sebenarnya janji yang biasanya. Dia pun tahu dia tak boleh buat atau dia tak akan buat. Ada orang cerita satu masa tu seorang yang tinggi lah, Perdana Menteri ke Timbalan Perdana Menteri, dia pergi Sarawak. Dia bagi ucapan dia berkemai lagi hebat. Tujuannya untuk orang undi parti dia lah. Kemudian bila balik sudah menang pilihan raya, orang tanyalah panggil tanya dia macam mana dulu kita pergi ke Sarawak, kita buat janji sekian-sekian. Dia kata, kamu tak faham itu janji politik. Mana janji politik itu ialah janji mulut manis yang belum tentu akan dapat dilaksanakan. Tapi malangnya masyarakat kita mudah terpedaya dengan benda-benda yang ditunjukkan. Misalnya dekat pilihan raya dia bawa bulldozer pergi dari kampung tu. Mau nak start buat kerja ni, lepas pilihan raya dia tarik balik. Jadi dalam keluarga sendiri saya rasa ketua-ketua keluarga perlu mengelak. Kecuali kita kalau ada masalah kita nego, tak ada masalah. Kita nego tak ada masalah terang-terang, maka orang kata negosiasi dalam keluarga adalah satu cara yang paling baik sekali. Sebab tu dalam kehidupan keluarga ni ada masa kita kena makan sekali, ada masa kita berdoa, solat dan sebagainya. Di situlah masa-masa kita berbincang sama-sama anak dan cucu lah. Ni di sekolah macam tu juga. Banyak. Kata murid-murid, dia kata dia pandai. Tapi dia tak dapat nombor 1, nombor 2. Bila orang tanya, dia salah ke cikgu. Itu di dekat sekolah rendah, sekolah menengah. Sampai dekat universiti pun, kalau dia kata dapat rendah, dia kata pensyarah dia garang, pensyarah dia bekek, dia susah nak jumpa, pensyarah tak masuk kelas. Dia buat MA, PhD pun, bila dia gagal ke ataupun dia lambat ke, dia kata pensyarah susah nak jumpa, pensyarah sibuk di luar, pergi 4-5 kali pun tak jumpa, pensyarah tu selalu tukar tajuk. Jadi kena kepada orang lain juga. Atau sampai-sampai dia kata, itu dahsyat dia punya pemeriksa tu. Buat macam-macam kat dia. Itu pun satu juga. Saya ada satu kes masa saya jadi dekan di IRK, UIA. Satu kes yang akhir sekali saya mengambil kesimpulan bahawa pelajar ni menghadapi tekanan psikologi yang kronik. Dia tak lulus tahun akhir dan tak lulus tu kerana ada 1-2 subjek. Kemudian dia cuba mempengaruhi keluarga dia. Yang peliknya keluarga dia ni orang dakwah. Bukan dakwah-dakwah yang kolot ni, dakwah moden ni, yang dakwah yang kita kata ada pertubuhan dakwah yang membela intelektual. Melayu. Suami dia tu, iaitu bapak pada budak tu Mak Saleh. Saya kata macam mana ni dia dengan isteri, mak dengan pak ni, orang yang begitu tinggi tamadun ya, dan sangat tinggi dia punya budaya, yang boleh percaya kepada anak dia. Jadi mula-mula tu saya hanya cuba bagi nasihat kepada anak tu. Dia mempersalahkan 1-2 pensyarah dia. Jadi saya tanya pensyarah dia. Jadi saya dengar pandangan pensyarah dia tu, kita fahamlah bahawa budak tu sebenarnya. Tapi dia cerita kepada mak dia, pak dia macam ni, macam ni. Akhir sekali saya panggil budak tu, saya bagi nasihat. Tapi seminggu lepas tu,
saya terima permintaan daripada mak dengan bapak dia nak mai jumpa saya. Bila mai jumpa tu kita cuba bincang apa-apa semua sekali. Lepas itulah mak dengan ayah dia boleh faham. Kemudian terpaksa tunggulah tahun depan untuk dia menyelesaikan kursus tahun akhir. Tapi inilah maknanya kita tidak teropong dalam suatu peringkat yang lebih luas. Misalnya, bangsa yang suka berdalih. Misalnya, bangsa. Saya memang takut bangsa Melayu kita hidup dalam keadaan yang orang panggil macam ayam kasuari, burung kasuari, ayam ke burung, burung kasuari, burung kasuari. Jadi dia lari daripada realiti, dia masuk kepala dia dalam lubang, dia rasa dia dah selamat. Padahal body dia kat luar lagi. Dia punggung, nampak punggung lagi. Nampak punggung orang kata. Jadi bangsa kita, kalau kita bincang, mengapa kita tidak boleh maju sesudah 60 tahun merdeka? Mungkin macam Dr. Kamil sebutkan tadi. Oh, kita lama ditekan oleh kerajaan. Kita lama oleh penjajah. Kemudian kerajaan kita begini, kita sendiri. Ya, macam sebenarnya dia sendiri tu tidak cukup dedikasi. Sebenarnya bangsa kita kena blame juga. Orang kita ni ialah orang yang budaya relax dan suka kepada pertolongan pihak yang ketiga dan tidak sanggup. Sebab tu misalnya katalah, kerajaan bagi balak. Berapa peratus orang Melayu yang mendapat peruntukan balak daripada kerajaan zaman ada balak tu? Yang mengusahakan balak sendiri. Tak ada. Keluar pada pejabat tu teruslah call Cina balak lah. Dia orang tu lah yang. Jadi begitu juga subsidi-subsidi lain. AP kereta. AP kereta, apa semua sekali. Projek penswastaan Tun Mahathir, Dr. Mahathir masa dia duduk di puncak kejayaan dulu. Sebenarnya gagal bukan kerana perancangan tu tak betul, tetapi kerana orang yang diberi kepercayaan tu. Bagaimana Mas mengalami bagaimana Kelang Besi Wajah mengalami macam-macam projek sehingga orang melihat projek penswastaan tu suatu bala ke atas negara kita. Sebabnya ialah rakyat kita, terutama sekali orang Melayu, tidak sanggup berhadapan dengan kesukaran dan hanya cincai-cincai, dan apabila kita berhadapan dengan masalah, kita hanya blame orang lain. Blame orang lain. Jadi kita terlepaslah. Peniaga-peniaga kecil macam tu juga. Peniaga-peniaga roncek. Dia kata tak nak tolong bangsa sendiri, pergi beli kedai orang lain. Ya. Bukan dia tengok kualiti barang dia ke atau harga barang dia. Tapi dia menyebabkan orang lain juga. Dia kata kedai-kedai makan tu timbul. Kedai ni maju, kedai ni tak maju. Sampai kata kena sihir lah, kena santau lah. Dan berkelahi pula antara kedai yang dekat-dekat tu. Seolah-olah kena santau, menyantau pula. Ini perangai kita macam inilah. Kita rasa kita kena bagi tahu kepada bangsa kita. Biar mereka mengaku bahawa bangsa kita dari segi budayanya masih rendah. Dan kita jangan malu kita nak tiru orang lain. Terutama sekali orang-orang yang ada di hadapan kita. Bandingkan saja. Kita masuk satu kedai Melayu dan satu kedai Cina. Macam mana react masing-masing? Semalam saya pergi satu kedai nak buat digital copy. Digital copy pasal Syauqi nak satu salinan buku yang Mula Hayah ditulis. Jadi saya nak buat fotokopi, takut orang lain nak sama, saya dibuat digital copy. Jadi cari kedai orang Melayu, jumpa kedai orang Melayu, masuk tu dia buat bengong, dia buat malas nak layan lah, nak tanya apa beza digital copy, apa beza konsep digital copy ni macam mana. Padahal kita tahu dah, kita nak tahu dia ni mahir buat, sebab saya di stack tu dah tahu dah, kita beli mesin dan sebagainya. Tapi dia macam tak nak layan, orang ni cerewet. Tapi kalau di kedai Cina,
kita kata, ini berapa ni? Ini RM50. Oh, mahal ni. Kalau orang kata, kita biarlah mahal. Tapi Cina, ini RM50. Kita kata mahal ni. Ada murah ni. Lepas tu pergi, ni mahal. Bajet berapa? Jadi kadang-kadang saya dengan seorang kawan kita, ingat Fauzia Yaakob. Fauzia Yaakob. Almarhumah. Almarhumah. Dia jadi pegawai penasihat pelajar di UM. Kan? Dia cerita banyak pada saya, beza attitude dengan antara orang Melayu, khususnya dengan orang Cina. Dia kata kalau budak Melayu pergi, dia kata, puan, saya nak jumpa puan. Bila? Besok. Besok saya ada kerja. Okey, tak apalah. Keluarlah. Tak? Tapi kalau Cina dia kata, puan nak jumpa besok. Besok ada kerja. Lusa? Lusa pun saya sibuk. Kalau tak minggu depan macam mana? Alah, minggu depan pun begini-begini. Habis dia kata mana? Sekarang ni boleh tak? Fauzia kata okey. Sekarang ni okey lah, boleh lah. Jadi dia cuba ikhtiar sehingga apa yang dia cuba nak ni dapat. Maka dia balik kepada rakan-rakan dia. Dia tidak katalah puan tu Allah sibuk lah. Tak. Tapi kawan kita tu akan mengatakan bahawa kawan kita sibuk. Dia telefon kat kita. Nak buat appointment. Berapa kali? Sekali. Tak angkat telefon. Pada kata mana awak tak telefon? Dia kata saya telefon dah tapi tak angkat. Berapa kali awak telefon? Senyap sekali. Jadi ini kelemahan-kelemahan bangsa kita, walaupun telah diberi banyak peluang, jaminan perlembagaan dan jaminan pengurusan pentadbiran yang mentadbirnya orang Melayu juga, tetapi kita tidak mengambil kesempatan. Tetapi bila dah terlepas, ini pengalaman orang Arab Palestin. Sebenarnya orang Arab Palestin ni kalau dia hadap betul-betul perkembangan Yahudi dalam negara dia, sejak pada peringkat awal, dia tak jadi macam ni. Tetapi, tak apalah, okeylah, sehingga dah dah besar dah jadi pokok besar, kemudian barulah kita nak berperang dengan dia dah. Jadi tidak mempunyai budaya hidup yang tinggi dalam mempertahankan survival diri. Saya paling bimbang sekali kepada bangsa kita. Saya ada pengalaman sikit nak masuk dalam mana ni. Dengan kedai jahit. Ya. Kedai jahit Melayu ni, kalau kita pergi Shah Alam, saya dekat Shah Alam sini. Kita pergi janji 2 minggu. Kita pergi 2 minggu tak siap lagi. Janji semula pula. Pergi kali kedua tak siap lagi. Dan satu masa tu, saya pergi buat pasal saya tak nak ukur lah sebab baju lama tu sedap dah. Saya bawa baju lama tu sebagai contoh. Dengan baju-baju lama tu hilang. Jadi ada kain hilang, ada yang baju contoh hilang, kemudian ada yang kita tengok pergi tu kali tak siap. Jadi akhir kita pun pedak nak buat baju. Kemudian yang siap dah, body kita cutting tak betul. Tapi kena buat macam tu, dekat kali kena. Tukar kedai lain. Tukar kedai lain pun macam tu juga. Itu cara orang Melayu berniaga lah. Ini mungkin boleh kita masuk dalam ni juga lah ni. Yalah, betul lah. Dia macam mendalih jugalah. Tak siap tu kerana ni lah. Adalah kawan-kawan kita kat Kota Baru tu, tak ingat? Baiklah secara peribadi hubungannya, tapi kalau kita tempuh apa-apa, rusaklah, tak siaplah. Saya betul lah pengalaman. Dulu ada satu kedai di Bangsa ni kan. Kita ada kedai Melayu, pergi cari. Jadi, mungkin tidak profesional dari segi menjangkakan berapa helai dia boleh buat. Dan kalau orang ramai, dia lobo pula. Tapi saya rasa dia ini jenis kerja delay. Masalah delay kerja dan tidak smart, tidak cukup smart melaksanakan. Sebenarnya dia boleh buat. Tetapi kalau kena delay, jadi tak apalah, lepas tu sudah terbiasa dengan pendalihan tadi, dengan cari alasan tadi. Jadi dia boleh escape dengan cari alasan. Sampai saya satu kedai tu nak beli
baju apa tak berani dan nak tempoh pergi cari hak siap kalau ada ke tidak ke. Kalau dari satu juga dari segi perkhidmatan. Kita biasa di rumah nak beki kecil-kecil lah. Ada bom-bom rusak ke, ada batai paip patah ke. Kalau kita panggil, katalah misal, maafkan sekali lah, panggil orang Melayu dia buat dia macam tak senonoh. Inilah harga murah sikit. Tapi kita panggil bangsa lain, mungkin dia buat cara lebih smart dan mahal lah sikit. Jadi kita nak tolong dah bangsa kita, nak tolong orang kita. Tapi itu yang berlaku. Akhir kita pun jadi macam tak ada kepercayaan kepada orang-orang kita yang buat khidmat. Mana khidmat dia tidak memuaskan dia. Dari segi semangat patriotik, kita terpaksa lah panggil orang kita. Tapi terpaksa menanggung risiko lah. Satu benda yang orang kita dia tidak mengaku ialah kerendahan budaya, terutama sekali dari segi memberi perkhidmatan, mengambil upah perkhidmatan atau bisnes. Macam saya katakan tadi, sepatutnya saya tidak tahu macam mana kerajaan sebelum ini ada apa tu, zaman Tun Mahathir tu dia tubuhkan apa tu, yang duduk garak semangat kebangsaan apa tu, kemudian BTN. Ingat kau hebat sangat. Biro Tata Negara. Ingat kau hebat sangat, rupa-rupa tempat mengupat orang. Kemudian apa tu lagi tu, budak-budak ni jadi tentera apa semua sekali tu. Jadi benda-benda ni konsep LKN. Konsep asasnya bagus. Tetapi apabila sampai kepada pelaksanaan, saya tidak tahu salah di mana. Tapi saya masih lagi beranggapan bahawa salahnya ialah bukan salah perancangan, tapi salah kita ni, orang yang menjadi target kepada benda-benda macam tu tidak mempunyai kekuatan yang cukup. Zaman dulu orang kata bangsa kita ni suatu bangsa subsidi, tapi tak lega juga nak subsidi. Orang bagi ayam, orang bagi ayam saya pergi jual telur, dia sembelih ibu ayam tu, makan ibu tu. Kemudian orang bagi subsidi baja, yang suburnya bukanlah padi dia, tapi padi-padi yang sudut di sebelah hilir, sebelah mudik, sebelah hilir rumah dia tu, sebab beri lemari banjir, hanyut baja tu. Macam tu lah. Tapi ada jual baja, kadang-kadang jual baja. Jual lagi, turut lagi. Tapi sebenarnya sudah ada perubahan. Cuma perubahan itu sangat lambat dan tidak sesuai dengan kepesatan pembangunan negara. Ini jadi persoalan tu. Adakah kita membangunkan negara atau membangunkan bangsa? Bangsa dulu kan negara dulu. Jadi satu masa negara kita dibangunkan dengan begitu hebat sekali sampai saya rasa saya mai KL ni kebiasa sikit pada Dr. Kamil kan. Tahun 85 saya sampai, Dr. Kamil mungkin 84 gitu kan. 81. Oh 81 lagi. Kemudian saya duduk di luar. Tahun 85 saya datang tu. Kuala Lumpur ni bukan Kuala Lumpur macam ni kan. Ada hutan situ, tanah situ. Kemudian sekarang ni bila dia naik. Dulu daya bumi dia paling tinggi sekali. Bangunan post office, daya bumi. Betul. Itu bila benda-benda macam tu, satu masa dalam saya punya WhatsApp group, saya dah ikuti, bila saya tu benda ni zaman MDN dan ni, saya dah ikuti orang duk puji kehebatan Kuala Lumpur apa semua sekali. Sebab saya tanya, tetapi siapakah yang memiliki semua kekayaan itu? Jadi perbincangan itu putus di situ sajalah. Jadi kita ni, saya ibaratkan satu masa dalam membina negara ni, kita nak jadi apa? Nak jadi ahli falsafah ke? Kita cakap tentang falsafah pembinaan negara. Jadi orang rujuk falsafah kita. Ataupun kita nak jadi orang politik ke yang membuat keputusan, atau pentadbir ke yang melaksanakan keputusan, atau nak jadi arkitek yang merancang keputusan itu, atau nak menjadi engineer, atau nak menjadi ketua
koli atau nak jadi koli, dan sebusuk-busuk manusia akan hanya sanggup menjadi orang awam yang lalu lalang di situ dan melihat bagaimana pembangunan berlaku. Itu teruk lagi. Jadi kita ni dalam pembangunan negara kita tengok je. Peluang kita banyak tapi kita hanya melihat, menuntun. Satu masa dulu saya pernah bandingkan bangsa kita sebagai orang yang ketinggalan kereta api kerana dia sengaja malas naik kereta api. Tetapi dia blame kereta api itu, habis-habis oleh kerana keadaan panjang itu dia tak naik, dia ambil batu ke apa, dia lontar kepada kereta api itu, marah kepada orang-orang yang naik kereta api. Itulah bandingan bangsa kita yang negatif pada waktu itulah. Sekarang ni dah okey dah sikit. Tapi masih lagi teruk nak banding dengan orang lain. Saudara Al-Ahmad tanya ni, sekadar pertanyaan, kalau kita terpaksa bantu bangsa non-Muslim untuk melancarkan keperluan kehidupan kita, atau kita nak tolong yang Melayu tadi, misalkan nak beli kedai lah, kedai Melayu tu mahal, barang berhabuk, tapi dia Melayu, dia Muslim. Tapi kalau pergi kedai orang lain tu, barang bersinar-sinar, harga lebih murah. Kalau pergi kedai-kedai besar lagi lah, ada aircon dan sebagainya. Sekarang ni orang kata ni zaman COVID ni, ada juga orang kata, belilah kedai-kedai kecil ni, price ni, nak bantu peniaga-peniaga kecil. Kalau semua pakai ni, orang gila beli Lazada lah, beli yang besar-besar. Dia dapat kata juta dalam masa sehari pun. Macam mana kita punya sikap lah. Kalau mengikut falsafah orang Cina, dahulukan orang kita dulu. Nampak? Dahulukan orang kita dulu, baru orang lain. Anak saudara kita tu jadi peniaga apa tu? Kereta. Nama apa tu? Ya. Dia kata, saya tanya, berapa peratus orang Cina beli kereta di kedai awak? Dia kata tak ada. Habis-habis dia pergi, tengok harga, dia nak banding harga. Akhir sekali dia beli kereta di kedai Cina juga. Itu nampak tak? Tapi kita menghadapi masalah. Kalau kita pergi dengan orang lain tadi, seminggu, 2 minggu dapat kereta. Kalau kita pergi dengan yang kita kata tadi, 2 bulan tak dapat kereta lagi. Kalau dah pergi JPJ, balik pergi JPJ, 2, 3, 4 kali. Jadi urusan tu menyusahkan. Jadi akhir sekali kita pun kena sekali jadi tawar hati. Bukan nak tolong. Kita semula je tak mampu nak. Ya. Itulah saya kata tadi. Saya kata falsafah orang Cina, dia akan tolong orang dia dulu. Dan bukan saja orang dia dulu, Sen dia dulu. Tan dulu ke, Ik Ahwat dulu ke. Jadi grup yang kecil, sebab tu di kalangan masyarakat Cina ni, kita ingat ke satu tak, macam-macam. Orang Hokkien lah, orang macam mana. Dia akan tolong orang dia dulu. Kemudian kita ni cakap banyak. Dulu sekali baru ni nak pulaukan barangan Perancis. Tak? Dulu beli apa tu produk Islam dulu kau. Syarah. BMF. Orang Cina faham sangat. Cakap saja ya. Angat ti ayam. Angat ti ayam. Buat tu lain. Jadi macam-macam orang lain lah tolong buatnya. Macam kita memperjuangkan dasar kebangsaan. Sekolah. Nah, kita marah nak mengajar bahasa Inggeris, marah nak mengajar gini bahasa-bahasa. Anak kita hantar ke sekolah private, sekolah swasta. Jadi yang kita perjuangkan bahasa kebangsaan ni untuk orang kampung. Kita sendiri tidak sanggup berkorban. Itulah yang apa semua sekali yang menjadikan bangsa kita. Jadi kalau orang Palestin itu betul-betul berjuang tidak menjualkan tanah kepada orang-orang Yahudi, maka masalah Palestin sekarang tidak macam masalah sekarang. Berbeza. Tetapi oleh kerana dia lebih mementingkan diri, tak apa saya jual tanah saya ke orang Yahudi. Akhir sekali negara tu dapat kepada Yahudi. Sekarang ni kita pun macam tu juga. Tak support bangsa sendiri, golongan sendiri, keluarga sendiri, orang sendiri. Akhir sekali
sama-sama jatuh. Mereka itu sama-sama maju. Jadi saya bercakap ni bukan soal macam kita kata orang kata apa tu chauvinism ataupun apa tu racism, racism. Bukan soal racism, soalnya cintakan kelompok hidup sendiri, cintakan bangsa sendiri. Al-Muhajirun wal Ansar zaman Nabi pun Nabi tetap sayangkan Mekah, begitu kan? Ingat? Itu tempat kelahiran dia. Al-a'immatu min Quraisyin. Nabi kata kepimpinan itu mesti diberi kepada orang Quraisy kerana dipercaya orang Quraisy. Maknanya perangai percaya kepada kelompok sendiri, bangsa sendiri, umat sendiri itu perlu ditanam betul-betul. Kalau tidak, mana ada tamadun Islam yang begitu besar dibangunkan? Tak ada. Sekarang ni drama-drama Turki. Ini soal pendidikan sebut tadi. Saya tertanya-tanya juga lah. Dulu zaman kita dijajah, memanglah. Jadi ada orang tak nak hantar anak sekolah Inggeris, takut jadi kafir. Jadi mereka buat pondok, mereka buat sekolah agama, mereka buat madrasah. Tapi selepas kita merdeka, kita buat sekolah kebangsaan, kita buat sekolah agama. Orang juga sekarang ni tak nak hantar sekolah kerajaan ni. Tak nak hantar sekolah kebangsaan, tak nak hantar. Nak hantar kepada sekolah swasta. Buat pula, setiap ada dakwah, ada taskar sendiri, ada tadika sendiri, ada sekolah rendah sendiri, ada sekolah menengah. Jadi sekarang ni, duit-duit yang digunakan oleh kerajaan untuk bina sistem pendidikan dan sebagainya, separuh saja orang-orang Islam pergi, yang lain tu pergi pula. Dia pergi pun, sekolah pondok, sekolah hafal Quran pun, tidaklah seelok sekolah sistem kebangsaan tu juga. Kalau setengah negara tu, swasta ni memang sekali dua kali ganda lebih elok pada sekolah kerajaan. Tapi tempat kita ni, kadang-kadang sekolah kerajaan lebih baik lagi. Jadi macam mana ni? Ini psikologi apa pula ni? Dia krisis keyakinan terhadap produk kerajaan, tetapi tidak diurus dengan cara yang baik. Jadi kita letak logo lah. Universiti kerajaan, universiti kelas 2 berbanding dengan universiti swasta. Sekolah kerajaan, sekolah kelas 2 berbanding dengan sekolah swasta. Hospital kerajaan, itu hospital yang kelas 3 berbanding dengan hospital. Itu semuanya krisis keyakinan yang berlaku terhadap produk-produk kerajaan. Jadi orang-orang Cina, bila dia tak yakin lagi kepada dasar pendidikan negara, dia rasa orang dia nak dimelayukan ataupun orang dia nak diislamkan, maka dia membina satu alternatif yang lebih hebat daripada itu. Dia berkorban. Dia berkorban. Kita ni bila tak suka pada sekolah kerajaan, kita lari. Orang panggil psikologi pendalihan tadi lah. Psikologi lari daripada realiti. Sekarang ni, saya antara benda saya duk buat kerjanya ialah bila kita perhatikan sekolah-sekolah pondok ni. Ini tu kami. Sekolah-sekolah pondok ni sudah merupakan satu tempat pelarian yang mendapat ramai orang-orang yang lari daripada sekolah kebangsaan kerana atas alasan mencari kediaman dan keaslian ilmu dan untuk anak-anak dia tu mempunyai akhlak yang tinggi dan sebagainya. Dia tak fikirkah tentang pembinaan negara bangsa, tentang bina negara kita, masyarakat kita, bangsa kita dan sebagainya. Tak, dia lagi. Maka saya ingat nak cerita ni. Bila kita balik pada Mesir, ayah kita ada sebuah sekolah agama. Masa saya balik tu, ada pelajar 80 orang. Lepas tu guru ada 3-4 orang, mengajar kelas petang. Guru pergi lewat, budak 80 orang tu saya kata jadi mangsa. Kepada kerendahan cara khidmat kita. Maka saya minta Majlis Agama Islam Kelantan tutup sekolah itu. Bukan saja keluarga yang marah, orang lain pun marah. Saya kata, kita tidak boleh menzalimi orang kampung kita yang pergi hantar budak tu. Dia ingat ke macam di sekolah kebangsaan biasa, jauh sikit pada rumah. Tapi
sekarang ni bila orang lari daripada sekolah kerajaan yang dianggap sekolah yang tidak dapat mencapai prestasi sama ada dari segi akademik, dari segi akhlak, dari segi apa semua, sebahagiannya lagi pada pondok. Tapi apa akan jadi pada masa hadapan? Dia akan jadi pondok-pondok di Indonesia. Belajar di pondok, keluar daripada pondok, buka pondok baru. Belajar di pondok, keluar daripada pondok, buka pondok baru. Akhir sekali, kita dapatlah sikit sebanyak akhlak bagus dan sebagainya untuk khabarnya, kononnya, bekal untuk di akhirat. Tapi dunia semua sekali dikongkong oleh orang lain. Jadi sekarang ni, atas kesedaran itu, saya MDN, cerita ni MDN ni kan, buat keputusan berusaha untuk membantu pondok-pondok ini supaya kita boleh mengembalikannya kepada aliran apa tu Perdana. Aliran perdana. Perdana. Memperdanakan sekolah pondok. Pengusaha sekolah pondok sendiri tak suka. Dia menentang macam-macam. Dia kata apabila sekolah pondok ini kita bagi degree ke bagi syahadah, kita telah melakukan satu penyelewengan terhadap apa-apa semua sekali. Tetapi pentingnya usaha itu sangat sukar, tetapi walau bagaimanapun saya tak cerita lagi bagaimana saya berhadapan dengan kerana kementerian-kementerian pendidikan tinggi dan dengan Kementerian Agama yang menjaga duit-duit untuk apa semua sekali tu, apa semua sekali. Amat sukar dengan majlis-majlis agama yang tidak cuba melihat dan memberi kepercayaan kepada bukan orang bodoh-bodoh lah yang nak cuba selesaikan. Baik dia bagi tutup lebay hak dia kata boleh masuk syurga cepat dengan orang tu. Jadi satu perjuangan yang agak getir. Tetapi bagaimanapun kita percaya satu masa kita akan dapat membawa arus, dan arus ini kalau boleh diikuti oleh sekolah-sekolah pondok ini sehingga mereka itu dapat dibawa kepada arus perdana. Yang saya usaha tu sampai kita dah buat memorandum dengan Kementerian Pengajian Tinggi dan sebagainya. Cuba juga, tapi nak mengatasi sesuatu masalah kelemahan dalam masyarakat itu bukan senang lah. Dia satu lagi Datuk, saya nak sebut bagi pencerahan lah sikit kepada masyarakat. Dulu memang kita negara baru merdeka, sistem pendidikan tinggi kita memanglah tidak begitu bagus lagi, terutama dalam bidang pengajian Islam. Jadi masa tu kita hantar anak kita pergi ke Mekah, kita hantar pergi India, kita hantar pergi Indonesia, kita hantar pergi ke Mesir, kemudian lepas tu pula ada Morocco, ada Jordan, macam-macam. Tapi setelah kita bangunkan pusat pengajian tinggi kita di UKM, di UM, di UIA, macam mana nak tengok adakah sudah setara dengan apa yang luar negara, atau di luar negara masih hebat daripada negara, atau di negara yang lebih hebat. Dan kualiti pelajar-pelajar yang balik ni, apa pro dan con antara dua perkara ni. Saya rasa tak faham. Pusat-pusat pengajian kita lah, kalau kita lihat dari segi pengajian Islam ya, tak kurang daripada universiti-universiti Islam di kata Timur Tengah lah. Kita ada disiplin yang lebih baik dan kita ada kepakaran yang sama, cuma kita tidak mempunyai peluang untuk memberi pendedahan kepada anak-anak kita bagaimana kehidupan masyarakat luar. Tapi kalau pendedahan untuk masyarakat luar tu, kalau kata pergi ke Mesir, percayakah kita bahawa rakyat di Mesir tu dia punya gelagat budaya dan sebagainya lebih baik pada gelagat budaya masyarakat kita? Itu satu hal. Maknanya kalau sengaja sekarang ni, mungkin kalau nak banding kita dengan Mesir, Jordan apa semua sekali, saya rasa sama dah. Cuma belanja di sana tu lebih murah. Lebih murah dan budak-budak lebih cepat mendapat bantuan daripada pejabat zakat. Itu dia pergi dulu, lepas tu rupanya boleh apa semua sekali. Tapi satu perkara laginya ialah kota yang dibuka kepada
bidang pengajian Islam tu dalam negara kita adalah kecil nak banding dengan bidang-bidang yang lain. Tetapi orang kita yang menguruskan pusat-pusat pengajian Islam dalam negara ini pun saya rasa sepatutnya mereka berjaya lebih daripada apa yang ada sekarang. Dari segi kurikulumnya, dari segi bagaimana kita memperbaharui ataupun mengadvanskan pengajian Islam itu sehingga menjadi satu pengajian yang boleh membangkitkan semula tamadun Islam. Itu satu cabaran yang besar. Orang duk puji Oxford University, saya kadang-kadang saya nak ketawa. Dia Oxford University ni tidaklah mana sangat. Cuma kalau kita orang kampung, kita orang pondok pergi Oxford University, dia belajar pun sangat. Saya pun tak nak sebut lah. Cuma bahasa Inggeris baguslah sikit. Tapi dari segi isi sebenarnya masih lagi pengajian tradisional yang tidak dibangunkan semata-mata untuk seronok-seronok dengan keagungan masa lampau. Sedangkan Macam Azhar lah. Jauh lebih baik Azhar. Cuma budaya masyarakat orang putih ni, budaya masyarakat dia bagus sikit. Tapi misi ke arah membangunkan ummah itu tidak ada. Yang adanya misi untuk membangunkan universiti itu dengan kepelbagaian yang ada. Tapi dia belajar benda-benda yang itu nostalgia sajalah. Tapi cabaran kita sebenar. Ini saya fikir masa duduk di Istak dulu. Saya jadi timalan, dekan, saya jadi dekan di Istak, duduk fikir kan. Kalau institusi semacam ini tidak boleh memperbaharui ilmu. Kalau kita sekadar duduk belajar ilmu, duduk belajar Ibn Khaldun, duduk belajar Al-Ghazali, ini kita hanya sejarah pemikiran, sejarah keagungan, sejarah tamadun yang tidak boleh memberi apa-apa kepada kita. Hanya nostalgia saja. Tapi katakanlah satu ilmu yang dibina oleh ulama-ulama besar, kemudian kata ilmu sosiologi berkemuncak kepada Ibn Khaldun, sosiologi kan. Jadi itulah kemuncak pengajian ilmu sosial dalam dunia ini. Kemuncaknya Ibn Khaldun. Tetapi siapa dia kata kemuncak selama-lamanya? Nah, pandangan-pandangan Ibn Khaldun tu telah dimajukan oleh berbagai-bagai, kata ambil aspek psikologi, pendidikan, Imam Ghazali ke Ibn Khaldun ke sebagainya. Masa ilmu-ilmu Islam itu berada di kemuncak, masa tu psikologi, scientific psychology belum ada. Kemudian bila kita jatuh, orang naik, orang telah menambah keilmuan itu. Jadi menambah keilmuan itu sehingga kehebatan ilmu Islam itu terhenti pada setakat yang tertentu. Macam piramid. Dia begitu kan? Jadi kalau kita buat kajian piramid hebatnya Fir'aun, tetapi apakah teknologi Fir'aun itu masih lebih daripada teknologi-teknologi lain sekarang? Mengikut zaman tu, yes. Enak? Dengan geometrinya, dengan apa semua sekali. Tetapi dia terhenti. Jadi tugas kita sekarang ni menghidupkan balik tradisi pengajian Islam itu supaya dapat direalisasikan dalam masyarakat kita sekarang. Itu penting. Seni Islamnya, seni bangunan Islamnya, teknologi Islamnya. Jadi besar kita punya tanggungjawab sekarang ni. Ni ada udai merah ni, udai merah. Dia cuba bagi tip sikit Prof bagaimana nak sambung belajar ni. Bidang pengajian Islam ni makan ni. Sekarang ni kalau budak-budak ada dah sarjana muda, bila nak pergi lebih tinggi lagi lah. Macam mana patut dia memilih antara yang ada bagi saya, universiti mana pun dalam negara kita ini yang boleh terima kita buat postgraduate, master degree ke PhD ke, pergilah. Kata Syekh Muhammad Abdul, Al-Azhar pada waktu itu adalah suatu medan yang sangat terbuka kepada orang yang berdaya maju untuk maju dan kepada orang yang tidak mempunyai berdaya maju untuk mundur.
Sebab dari pendaftaran, orang kata pergi ke Al-Azhar ni. Sampai sekarang tradisi dia kan, kuliah tabung macam tu apa semua. Tapi orang yang berdaya maju, disitulah tempat dia boleh mencari ilmu sendiri, berdikari. Kita tak boleh lagi nak jadi pelajar yang disuap. Saya rasa pergilah mana-mana universiti pun, saya rasa universiti nasi bungkus pun pergi. Ini istilah Kuaziz, nasi bungkus. Tetapi syarat kita positif. Bila syarat kita positif, saya bandingkan masa saya duduk UIA. Bila kita masuk postgraduate dengan student postgraduate punya itu pelajar, saya rasa nak banding ni. Ada guru-guru yang sangat detail. Bawa malzamah, bawa nota, bawa bagi satu-satu dengan kuliah apa semua sekali. Setengah orang tu suka guru ni. Kemudian ada setengah guru lain, saya mengakulah saya ni seorang guru yang pemalas. Masuk dalam kelas, hanya bawa idea, 2-3 idea saja, kita berbincang 3 jam kelas. Budak-budak yang cerdik, yang sanggup mencari sendiri, dia kata satu metod yang jarang saya jumpa yang boleh memberi suatu daya berfikir, merangsang daya berfikir bagi diri saya, walaupun Prof tidak memberi apa-apa pertolongan untuk dia maju. Tetapi budak-budak yang bodoh ni macam budak-budak kita lah, bodoh, malas apa ni. Asyik dia minta mana nota, ini postgraduate. Minta nota, macam mana nak baca, macam mana. Saya kata kamu di peringkat postgraduate ni cari sendiri, supaya kita kata kamu mencari jalan sendiri sehingga kalau master, awak sudah master dalam tu. Jadi sekarang ni tak perlu mencari universiti yang bagus. Ini Universiti Melaya, mesti bagus. Belum tentu. Tapi pergilah universiti corak-corak mana pun kalau kita ada inisiatif untuk membina diri kita. Ni Ustaz Makroni, jazakallah khairan Ustazuna Al-Habib Fadilatul Syekh Datuk Mahmud ya hadzal kalam at-tayyib anil Azhar Syarif. Apa dia Azhar tadi? Azhar. Dan tadi kita balik kepada tajuk itu tadi. Secara makro. Okay. Soal pendalihan, soal beralasan. Dunia Islam sekarang ni masih lagi duk marah ke penjajah. Penjajah lah menyebabkan kita jadi bodoh, penjajah lah menyebabkan kita tak maju. Penjajah lagi. Kita Malaysia ada 60 tahun merdeka. Indonesia pun mungkin dah 30 tahun. Mesir pun begitu juga. Tapi sekarang kita masih lagi duk mengatakan serangan pemikiran, serangan budaya, serangan tentera, serangan politik. Jadi kita masih dalam kepompong beralasan kepada dibuat tak bagus oleh penjajah. Dan kita dah merdeka lama dah. Macam mana komen? Saya punya sikap macam ni lah. Kita balik kepada hadis Rasulullah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa illa fabilisanihi wa illa fi qalbihi. Jadi peringkat awal dulu, betul, kita perlu benci. Jadi kena balik sikit hadis tu. Peringkat awal iaitu peringkat hati nurani kita. Orang Islam perlu benci kepada penjajah, pada orang bukan Islam. Okey? Bila kita percaya bahawa kita telah betul-betul mempunyai sikap yang betul, maka kita perlu berkemping di kalangan masyarakat kita supaya orang sedar bahawa orang penjajah ni tak bagus. Zaman Said Kutub, zaman orang ini zaman berkempen untuk menyatakan bahawa penjajah ni jahat. Meruntuhkan. Kita nak meruntuhkan pengaruh penjajah. Ya, meruntuhkan pengaruh. Sekarang ni zaman berkempen itu pun sudah berlalu. Zaman membenci dalam diri, zaman berkempen. Sekarang ni zaman bertindak melakukan sesuatu. Pengisian. Jadi yang apa tu? Dalam masyarakat, dalam seminar di Akademi Islam minggu lepas lah, habis malam. Bila saya diminta untuk buat satu ucapan, apa tu dia panggil tu, keynote address. Saya kata macam ni lah. Industri apa tu modern
4.0. Bukan suatu ancaman yang besar kepada kita. Sebenarnya ancaman yang besar kepada kita ialah revolusi industri 1. Peringkat 1, 2, 3, bukan lagi peringkat 4 ni. Sebab kita tidak boleh menjawab soalan-soalan yang lahir daripada revolusi industri peringkat 1. Masa wap lagi kita sebahagian yang kita jawab, sebahagian kita abaikan. Jadi macam tu kita kata kes-kes lama yang tidak selesai sampai sekarang. Maka kalau kita nak selesaikan masalah kita, robot lah, masalah big data lah, masalah apa-apa, kita kena balik selesaikan foundation dulu, asas awal-awal dulu, kemudian barulah kita boleh selesaikan di sini. Baru hidup tu dengan istiqamah dan tak payah lagi kita nak berdalih orang tu orang ni. Naik turunnya kita adalah kerana kita sendiri, bukan kerana orang lain. Ini ada saudara Muhammad Hasbullah Hakim. Tanya bagaimana nak seimbang sebagai mahasiswa ni, nak belajar ilmu turas dengan ilmu moden yang tadi cara suap ke, secara belajar dengan kawan-kawan. Jadi ini yang jadi masalah. Yang pelajar tu yang nak pergi belajar sangat, tak laki dah, nak berguru sebiji-sebiji, nak belajar turah. Tapi kalau yang Datuk sebut tadi, belajar sendiri-sendiri bagi idea, cari sendiri secara moden. Bagaimana dia orang nak seimbangkan di antara pengajian moden dengan kawan-kawan dan pengajian turah. Jadi dia nak bertemu lutut sama lutut dengan guru tu, tak laki tu. Sebenarnya kedua-duanya okeylah. Kedua-duanya ada kebaikan. Dan orang yang kuat akan menguasai kedua-duanya sekali. Tetapi kalau terpaksa pilihlah yang berasaskan kepada metod moden. Ini pengalaman orang macam kita ni. Kita ni orang yang bermula dengan turas. Begitu kan? Kita lahir dalam pondok, mula belajar dalam pondok, kemudian kita belajar di sekolah Arab, ayah kita sendiri ajar, dia ajar kita membaca, menulis, kemudian kitab-kitab yang kita baca tu, kitab-kitab turus macam tu, Gima'ah macam tu. Tetapi apabila kita sudah agak establish, ada tempat sendiri, maka pentingnya kita mencari sendiri. Dan kitab-kitab turus tu sebenarnya boleh kita baca sendiri. Bukan artinya jangan kita cari turus. Kita cari turus tetapi dengan cara yang lebih berdikari, lebih moden dan sebagainya. Itu kalau terpaksa pilih. Kalau tidak terpaksa pilih, ambil dua-dua sekali lah. Kepala manusia besar. Macam mana manusia moden sekarang ni, dia boleh bincang tadi, sebelum forum tadi, kita dah bincang macam mana teknologi moden 4.0 ni. Sehingga macam tu, dia macam tu. Itu kepala siapa buat? Kepala manusia itu juga. Kalau saintis yang hebat itu, pok kita, abang kita faham. Mereka itu manusia seperti kita. Oleh kerana kita tu tak faham siapa dia mereka itu, dia ingat mereka itu macam malaikat. Tak. Kita pun boleh buat macam mereka itu, asalkan kita mempunyai budaya yang tinggi. Jadi sekarang ni, betulkan budaya, ambil kedua-dua sekali. Muhadarah pun ambil, talaqi pun ambil, turas pun ambil, moden pun ambil. Dan pengalaman yang kita dapat di Timur Tengah, orang yang lahir daripada Darul Ulum, Jamiah Cairo University itu, kadang-kadangnya lebih produktif daripada orang yang belajar di Al-Azhar. Tetapi dari segi memahami turas, maknanya data-data klasik lebih Azhar. Tapi untuk memahami dunia moden, maka itu lebih kita dapati daripada Darul Ulum. Jadi macam kita. Ni soalan lagi ni Datuk. Ni orang muda ni cari alasan juga ni. Dia kata takut nak belajar tinggi-tinggi sebab bila belajar tinggi-tinggi tulis ulasan surat khabar, tulis paper, lepas tu orang cok kita ni pula Profesor Kangkung. Belajar tinggi, orang cok kita Profesor Kangkung pula. Jadi tu takut nak belajar tinggi. Itu ketakutan yang tidak berasas.
Dia sindir kat kita lah tu. Belajar tinggi-tinggi ni Profesor Kangkung ni macam-macam. Bukan sindir lah. Dia macam ni, kita mempunyai keyakinan tinggi. Keyakinan yang tinggi dari segi diri kita. Sebab saya katakan tadi lah, orang yang dianggap sebagai orang-orang yang besar, yang berwibawa dalam negara, luar negara, kita khayalkan kalau ayah kita, dia duduk di rumah tu pakai kain, tak baju juga. Ya? Kadang-kadang ada kentut depan cucu juga. Jadi serupa. Cuma kerana ada gap kita dengan dia. Maknanya, antara kita dengan dia tu gapnya ialah kerana kita tidak tahu dia. Itu saja. Jadi sekarang ni kita cuba memberanikan diri bahawa apa yang mereka boleh lakukan, kita cuba boleh lakukan. Itu pun saya pandai nasihat lah. Tapi saya sendiri pun bukanlah saya apa sangat. Tapi dari segi falsafah berfikir tu, saya percaya. Saya rasa pengalaman kita lah. Kali bila sampai umur dah 60 ni baru kita ada betul-betul keyakinan diri, berani nak menegur. Tapi kalau kita umur 40 bawah gitu memang takut. Saya baca Abu Zahrah pun dia ada satu isu, iaitu isu mengenai rejam penzina tu. Jadi dia kata rejam penzina ni salah sebab itu hukum Yahudi. Dia kandung benda tu 20 tahun. Satu masa tu ada satu seminar di Algeria. Dia waktu dia bangun. Dia bangun tu kena bu di ala-ala seminar. Dia pun senyap sampai ke mati, tak berani. Saya baca Abu Sulaiman, Abdul Hamid Abu Sulaiman punya buku Krisis Pemikiran Islam tu. Dia kata dia kandung idea tu 20 tahun baru dia tulis. Itu pun makna tak masuk lagi. Maknanya orang-orang ulama-ulama besar pun, tokoh-tokoh besar pun takut nak bawa keluar idea-idea yang pelik-pelik ni sebab dia akan dikangkungkan oleh masyarakat dia lah. Ya, betul. Kita ingat ayah kita sebut cerita Haji Wan Musa. Yang terlalu advance. Mungkin dia berfikir 10 tahun ke depan. Jadi orang tak boleh terima lagi pandangan-pandangan dia macam tu. Jadi ini pun kita nak tanya juga, bagaimana nak beri ahli-ahli ilmu ni ada keberanian moral untuk menyatakan benda yang benar. Semua sekarang ni ahli ilmu pun orang duduk kritik, ahli-ahli akademik, profesor-profesor, atau ulama-ulama menjadi tukar sapu punggung. Tak berani menyatakan kebenaran. Asyik dia ikut liuk-lintuk kerajaan dan sebagainya yang mencarikan keuntungan, takut kena potong gaji dan kena buat jawatan. Tapi tak ada pun yang kena potong gaji jawatan. Tapi ketakutan dalam diri itu, takut kepada hantu atau bayang-bayang sendiri. Ya. Dalam negara kita ni yang ada satu sindrom takut, terutama sekali takut kepada orang politik. Saya pernah membuat kritikan sindrom takut kepada orang politik di kalangan para pegawai kerajaan yang saya perhatikan dalam bidang Islam, dan saya anggap salah satu sebab mengapa pentadbiran agama Islam dalam negara kita tidak maju. Berasaskan kepada sindrom ini, maka pegawai-pegawai yang kiranya lebih cerdik daripada orang politik itu gagal memberi nasihat kepada orang politik, maka orang politik akan membuat keputusan berasaskan kepada data yang tidak cukup ataupun nasihat yang salah dan sebagainya. Jadi masih ada sindrom tadilah. Tidak semua juga, kalau dalam bidang akademik dan ilmu, tidak semua orang boleh menjadi seorang ahli akademik yang berani mempertahankan pandangannya. Tetapi sehebat-hebat orang yang berani mempertahankan pandangannya, dia akan jatuh parit juga. Kerana kalau dia tidak berhati-hati, orang kata cakap siang pandang-pandang, cakap malam dengar-dengar. Kadang-kala kita bila orang anggap kita ni satu figure yang, atau orang kata figura, satu figure yang hebat, kadang-kadang kita hantam entah apa saja, kita godam apa semua sekali, tetapi kita kena berhati-hati. Maknanya di sebalik kekuatan itu perlu ada kebijaksanaan. Macam antara Umar dengan Abu Bakar. Jadi Umar kata Abu Bakar kerana dia bijaksana,
Abu Bakar kata Umar kena kuat. Maka Abu Bakar kata, ambil tangan Abu Bakar, dia kata kekuatan Umar menjadi sandaran kepada kebijaksanaan Abu Bakar. Maknanya atas dia lah kemudian nasiblah juga dengan Tuhan. Nah, Tuhan yang menentukan nasib. Sama ada awak ni orang berjaya atau tidak, serah pada Tuhan. Tetapi saya nak minta Dato' simpulkan dengan 3 soalan ni. 3 soalan daripada pendengar kita. Syekh Muhammad Ghani kata, apa kata Prof kalau kita memodelkan ilmu Syekh Ghani. Okey. Dia duduk di Paris ke duduk di tak tahu ni. Tapi tulis Rumi ni. Ya. Macam mana kita nak modelkan ilmu turas? Macam sekarang lah. Mungkin kita ide Salikin ke, kita Ihya ke. Dibuat dia bentuk model. Benda bahan turas dimodelkan. Mak Jalaluddin ni Ilham Book ni. Ni. Apa pandangan Prof tentang fenomena ustaz-ustaz selebriti seperti PU, etc. Dan soalan ketiga, bagaimana jadi pensyarah muda? Apa saya perlu prepare dalam proses interview? Datuk simpul teruslah. Ya. Saya rasa macam Syekh Ghani. Assalamualaikum Syekh. Syekh Ghani punya cita-cita tu mungkin saya kurang setuju. Kita tidak boleh modernkan kitab-kitab turas. Kita kena kekalkan. Ini kata ibarat arkitektur lama yang boleh menggambarkan suasana persekitaran pada waktu itu yang ada lebih ada kurangnya. Cara kita modernkan kitab turas ialah kita menulis kitab-kitab yang lain yang berasaskan kepada pemikiran dalam turas itu. Maknanya itu cara yang baik. Jangan kita kata ini saya orang duk buat Rumi kan Matla'ul Badrin. Berapa kita habis kita ruminaiskan Matla'ul Badrin dan kitab-kitab turas yang lain. Mengapa? Kita cetak seada-adanya dan mengajak manusia baca kitab turas itu sebagaimana yang ada seada-adanya. Maka kita buat kitab-kitab lain yang mempunyai idea yang sama dengan kitab turas itu. Kemudian bila idea itu sama dengan kitab turas itu, mana kita melanjutkan pemikiran dalam kitab turas itu. Macam sekarang ni, orang duduk mempertahankan ahli sunnah wal jamaah dalam negara kita. Okey, tulis banyak buku tentang pandangan ahli sunnah wal jamaah. Cuma tak betulnya ialah kita duk hantam orang lain, habis masa untuk mencaci orang lain. Itu yang kita kritik, perbalahan antara ahli sunnah dengan apa semua sekali. Jadi buat banner yang baru berasaskan kepada foundation yang ada pada yang lama itu. Tak payah nak translate baru, tak payah apa semua sekali. Kemudian yang kedua tadi fenomena PU. Allah saya yang ni saya takut dah. Nasihat sikitlah. Sebab nasihat sebab masyarakat pun kebimbangan juga. Mereka menjadi idola, menjadi ikon. Kadang-kadang itu ada masalah. Tak boleh tahu kita ni menjadi bintang-bintang yang hebat yang tidak sebenarnya mewakili diri yang sebenar. Payah tahu. Jadi kita ni kadang-kadang bila kita dipopularkan oleh media, maka kita jadi popular. Kena faham tu. Yang menjadikan kita tu popular bukan pandangan kita, bukan idea kita, bukan ilmu kita. Tapi media telah mempopularkan kita. Maka satu masa, media akan menjatuhkan kita, akan jadi tidak popular kerana kita tu tidak lagi sesuai dengan kehendak dia. Kadang-kala rakan-rakan kita, adik-adik kita, anak-anak kita kena faham. Kadang-kala kita digunakan oleh media untuk rating media itu sendiri. Rating media itu sendiri. Oleh kerana itu, kita kena berhati-hati. Kita menyumbang kepada masyarakat setakat yang kita rasa okey dan kita jangan terikut-ikut sangat dengan populariti yang diberikan oleh media. Original lah. Mesti original. Mana kita tu sangat original kita. Di samping itu, janganlah kita terbawa-bawa dengan semangat populariti tanpa isi. Kita kena balik pada diri, isi betul-betul. Kita bertuah
kerana kita mendapat ruang yang diberikan oleh media mempopularkan kita. Tetapi di masa itulah kita penuhkan. Kita penuhkan isi diri kita. Ada orang saya perhatikan sekarang ni, apabila media tarik, orang panggil tarik tikar daripada diri dia, dia jadi masalah. Jadi cacau, sasau, kata orang tu, marah tu, marah ni. Sebab dia merasakan bahawa telah diabaikan oleh masyarakat, oleh negara, oleh media dan sebagainya. Itu akibat daripada itu. Jadi oleh kerana itu, kepada rakan-rakan kita yang agak popular sekarang ini, sela berhati-hati supaya satu masa kita tidak rasa diabaikan. Jadi istiqamah dengan kita sendiri. Kita adalah kita. Yang ketiga tak punya kita. Yang ketiga ni pensyarah muda ni, nak interview ni. Pensyarah muda ni nak prepare apa? Sebagai pensyarah muda. Macam tu juga. Kalau saya yang masuk interview atau saya yang menginterview, saya tak tengok yang awak prepare apa semua sekali itu. Itu saduran. Tapi kita perlu bawa diri kita, tunjuk diri kita yang sebenar. Preparation tu mesti kita berasaskan saya, Mahmud Zudi, hari ini nak pergi interview dan saya akan menjelaskan sebenarnya siapa saya dan apa yang saya boleh lakukan. Tak payah berdolak-dalik, tak payah nak hafal fakta tu, fakta ni. Semua orang tahu semua dah fakta tu. Salah pun. Orang kata kalau anda salah fakta tetapi anda pandai manipulasi fakta itu dengan bijaksana, maka orang melihat kepada kebijaksanaan. Itu orang tanya end result tu bagaimana. Jadi ini pun sindrom juga, orang yang tidak yakin pada diri nak pergi interview itu takut apa. Tengah orang siapa terkencing nak pergi interview. Itu kalau kita yakin kepada diri kita, insya-Allah tak ada masalah. Akhir sekali kita sudahi dengan Syekh Muhammad Unim, barakallahu fikum jami'an. Ana fi Faransa al-an. Okey. Tamanna musyarakatikum fi Zoom wal istifadati minkum fi hadhihi liqa'at al-mumti'ah. Insya-Allah Syekh Munir, ana attasil bik ya imma anta fil Qahirah atau fi Fransa. Mana dia duduk di Paris lah sekarang. Okeylah kita cuba. Insya-Allah ana wa'adtukum an attasil bik. Insya-Allah. Sekian, harap penonton-penonton dapat menerima perbualan kami, sembang santai kami. Segala kekurangan dan kelebihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah kita bertemu lagi pada minggu depan mungkin dengan satu peribahasa lain. Walaupun peribahasa yang pendek tapi kita merangkumi perbincangan sampai kepada dunia Islam semuanya. Ya, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.